Assalamualaikum murid-murid, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Hari ini, cikgu akan fokus pada unit 1, Keselamatan Bengkel. Sebelum itu, mari kita kenal apakah topik-topik dan subtopik yang berada dalam keselamatan bengkel. Pertama, peraturan keselamatan. Kedua, fahami simbol dan tanda keselamatan. Ketiga, apabila berlakunya kemalangan. Keempat, amalan keselamatan di bengkel. Dan yang kelima, jika saya mengabaikan keselamatan. Subtopik kecil bagi peraturan keselamatan ialah 1. Peraturan keselamatan bengkel. 2. Peraturan keselamatan diri. 3. Peraturan keselamatan alatan. Dan 4. Peraturan keselamatan bahan. Dan manakala subtopik bagi apabila berlakunya kemalangan pula ialah merawat luka lecur, terkena renjatan elektrik dan pelan laluan keselamatan. Tapi murid-murid, fokus kita pada minggu ini 8 Februari 2021 hanya peraturan keselamatan bengkel dan fahami simbol dan keselamatan. Dalam peraturan keselamatan ada 4 subtopik. Kita pergi terus pada subtopik yang pertama iaitu peraturan keselamatan bengkel. Apa itu peraturan keselamatan bengkel? Peraturan keselamatan bengkel ialah arahan-arahan yang perlu murid patuhi semasa berada di dalam bengkel. Seperti buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Dan yang terakhir sekali, patuhi arahan dan maklumkan kepada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Kita pergi pada subtopik yang kedua dalam peraturan keselamatan. Subtopik kedua ini ialah peraturan keselamatan diri. Peraturan keselamatan diri bermaksud perkara-perkara yang kita perlu lakukan bagi mengelakkan diri kita daripada berlakunya kemalangan. Seperti pertama, ikat rambut yang panjang, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Dan yang ketiga, pakai pakaian atau kasut yang sesuai semasa berada di dalam bengkel. Seterusnya, bagi peraturan keselamatan, cikgu akan fokus pada peraturan keselamatan alatan. Apa itu peraturan keselamatan alatan? Peraturan keselamatan alatan ialah peraturan-peraturan yang perlu murid patuhi semasa menggunakan alatan di dalam bengkel. Peraturan tersebut ialah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan,
Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Bersihkan alatan selepas digunakan. Dilarang bermain atau bergurau semasa menggunakan alatan. Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Dan kita hendaklah simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Subtopik terakhir dalam peraturan keselamatan ialah peraturan keselamatan bahan. Apa itu peraturan keselamatan bahan? Peraturan keselamatan bahan ini penting semasa murid-murid menggunakan bahan-bahan yang berada di dalam bengkel seperti cat, gam dan lain-lain. Peraturan tersebut ialah bertanya cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bersihkan bahan yang tumpah di atas meja dengan segera. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Simpan bahan yang mudah rosak di dalam tempat yang sepatutnya. Seterusnya, untuk topik kita yang kedua ialah fahami simbol dan tanda keselamatan. Okey, murid-murid, seperti yang murid-murid dapat lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 warna. Untuk warna merah bermaksud larangan dan pemadam api. Warna kuning, perhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Hijau, zon aman dan pertolongan pertama. Warna biru, wajib patuhi. Manakala warna putih biasa kita gunakan untuk menyampaikan segala informasi umum. Tapi murid-murid, untuk simbol dan tanda keselamatan yang akan cikgu tunjukkan nanti hanyalah merangkumi warna merah, warna kuning, warna hijau dan warna biru. Contoh simbol dan tanda keselamatan warna merah. Ingat ya murid-murid, warna merah ni ialah untuk menunjukkan bahawa perkara tersebut dilarang sama sekali dilakukan di tempat yang ada lambang ini. Sebagai contoh, larangan merokok ini. Murid-murid ingat tak? Murid-murid biasa nampak simbol larangan merokok di sekolah, di kedai makan dan di hospital. Maknanya, tempat-tempat tersebut dilarang sama sekali untuk merokok. Seterusnya, warna merah juga digunakan untuk simbol alatan pemadam api. Seterusnya, kita akan lihat simbol dan tanda keselamatan warna hijau. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, warna hijau ialah menunjukkan tempat-tempat yang selamat yang perlu kita tuju atau perlu kita lakukan apabila kita berada di tempat tersebut. Seterusnya, contoh simbol dan tanda keselamatan warna biru.
Ingat ya, apabila murid-murid ternampak simbol yang ada latar belakangnya warna biru seperti ini, maknanya murid perlu patuhi arahan keselamatan di tempat tersebut. Sebagai contoh, memakai pelindung kaki ataupun memakai pelindung muka. Selanjutnya, simbol dan tanda keselamatan warna kuning. Ingat ya, warna kuning bermaksud amaran ataupun yang menunjukkan bahawa bahan-bahan tersebut ialah bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya seperti tanda kipas ini. Tanda kipas ini bermaksud bahaya, bahan radioaktif. Seterusnya, tanda tengkorak ini bermaksud bahan beracun. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang kita belajar pada minggu ini, iaitu peraturan keselamatan bengkel dan fahami simbol dan keselamatan. Sekian. Terima kasih.